Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tajuk lukisan pandangan tambahan. Pandangan tambahan. Dan setelah kita melalui siri 1, 2 dan 3, ciri-ciri pandangan tambahan, yang kedua pertama pengenalan pandangan tambahan, yang kedua ialah bagaimana mengenali jenis-jenis pandangan tambahan, dan yang ketiga kita membincangkan bagaimana mendapatkan sata rujukan. Dan pada siri hari ini kita akan mula melukis pandangan tambahan. Jadi hari ini kita akan lihat kaedah melukis pandangan tambahan. Cikgu telah nyatakan di sini 5 langkah mudah, 5 easy steps how to draw lukisan pandangan tambahan. Ada 5 langkah mudah. Jadi cikgu nyatakan di sini, ini hanya tulisan sajalah. Jadi yang pentingnya bila kita follow, kita lukis, akhirnya benda ni kita tidaklah terikat, tetapi kita mesti melalui aliran 5 perkara ini untuk melukis pandangan tambahan. Kebanyakan cikgu, kadang-kadang guru-guru, kadang-kadang dia mengajar murid dia untuk membayangkan sesuatu gambar rajah sebelum melukis pandangan tambahan. Jadi masing-masing caralah. Jadi untuk cikgu ajar macam mana untuk mendapatkan lukisan pandangan tambahan secara umum, gambaran keseluruhan, tidak melibatkan garisan tersembunyi, lengkok, dengan tanpa melihat, membayangkan kepada objek secara berlebihan. Ini lebih membantu pelajar, bagi pelajar-pelajar yang tidak dapat mendapatkan gambaran bagi objek yang dilihat untuk dilukis pandangan tambahan. Okey, sekarang kita lihat perbincangan kita, soalan mudah. Kita ada objek B, ini lukisan. Yang kedua, ini pandangan pelan. Diberi pandangan pelan atau atas. Dan diberi pandangan hadapan. Seterusnya, garisan ataupun permukaan condong berada pada pandangan hadapan dan telah diberi satah tambahan X1, Y1. Ini namanya satah tambahan. Jadi kalau pelajar-pelajar atau murid-murid cikgu tengok, dalam cara cikgu meletakkan kertas lukisan, cikgu sengitkan kertas lukisan cikgu, yang mana pada satah tambahan ni cikgu jadikan sebagai tapak. Tujuan untuk cikgu dalam kes ini untuk memudahkan pelajar supaya tidak berlaku melakukan kesilapan ketika nak membina garisan bersudut tepat dengan arah pandangan. Jadi kalau kita sengit sahaja tidak bersudut tepat dengan garisan permukaan sengit ataupun permukaan condong ini, ataupun bersudut tepat dengan satah tambahan, maka kita akan ditolak markah yang besar, kerana konsep pandangan tambahan, kita telah menyalahi konsep pandangan tambahan itu sendiri. Kerana itu, untuk menghindari kesilapan tersebut, cikgu sengitkan kertas cikgu untuk jadikan ini sebagai tapak bagi lukisan cikgu. Okey, jadi sekarang kita boleh mula melukis, InsyaAllah. Langkah yang pertama, bina satah tambahan. Dalam setengah soalan, satah tambahan tidak diberikan, tetapi kita tahu bahawa satah tambahan adalah selari dengan permukaan yang sengit ini. Permukaan yang nak dilihat yang sengit. Jadi kalau ini permukaan yang sengit, bermakna ini arah mata kita. Jadi ini arah pandangan kita. Okey. Jadi kalau tak adalah, katakan tak diberi pun satah tambahan, kita daripada sini kita selarikan, kita lukis satah tambahan. Tetapi dalam soalan ini telah diberi. Bila dah bina satah tambahan, seterusnya kita kena bina satah rujukan. Mana satah rujukan, cikgu? Satah rujukan, sebagaimana dalam klip siri yang ketiga, cikgu beritahu pembatas di antara pandangan pelan dan atas, dan hadapan, kita ada satah utama ortografik. Ini satah utama ortografik. Kalau ini satah utama ortografik, ini merupakan lukisan yang dilihat, lalu satah rujukan kita mesti berada pada pandangan atas. Satah rujukan mesti ada pandangan atas dan mesti selari dengan satah utama ortografik. Lalu dalam kes ini, cikgu ambil ini sebagai, bila cikgu selarikan saja, cikgu boleh ambil ini sebagai satah rujukan. Okey, jadi sekarang cikgu ambillah ini sebagai satah rujukan. Cikgu kena tandakan dia sebagai satah rujukan.
X dan Y. X dan Y, satah rujukan. Baik. Apa yang berlaku? Kita dah selesai bina satah tambahan dan satah rujukan. Yang kedua, cikgu padam balik ya, ini satah utama ortografik saja nak tunjuk saja. Sebenarnya tak perlu dalam lukisan pun. Okey. Seterusnya, bina garisan bersudut tepat, arah pandangan minimum dan maksimum. Kalau ini arah pandangan, garisan bersudut tepat mesti ambil kepada permukaan kita daripada atas sampai ke paling bawah, paling hujung yang boleh dilihat dalam lukisan pandangan tambahan kita. Maknanya kita garis paling minima, paling hujung dan paling hujung. Okey. Ni yang katakan bersudut tepat ni, mesti bersudut tepat. Dah selesai yang kedua. Ketiga, kita bina aras selari dengan satah rujukan. Kalau ini satah rujukan, kita kena bina aras. Aras kita yang selari bergantung kepada lukisan kita. Kalau jenis lukisan ini, di sini pada pandangan hadapan kita ada kelebaran dan kita ada maklumat ketinggian. Lalu maklumat apa yang tidak ada? Maklumat kedalaman. Lukisan ini adalah lukisan pandangan tambahan jenis kedalaman. Jadi pada pandangan atas, kedalaman awak merujuk kepada mana? Maklumat kedalaman awak merujuk daripada sini. Ini adalah maklumat kedalaman. Lalu aras inilah kita nak ambil selari dengan satah rujukan awak, iaitu SY. Okey, bila kita nak lukis, kita selarikan. Okey, kita selarikan. Satu, dan kita cuma ada dua, aras satu dan aras dua. Aras satu dan aras dua. Okey, kita dah selesai yang kedua. Yang ketiga. Okey, kemudian kita kena pindahkan. Bina aras selari dengan satah rujukan. Cikgu tak tulis kat sini. Dan pindahkan aras. Pindahkan aras. Bila kita pindahkan aras, kita kena guna komposit, ukuran kena pindah. Okey. Okey, kita pindahkan aras kita. Ni kita panggil asas lah. Asas melukis. Kita kena pindahkan aras. Masuk pindahkan aras. Okey, awak kena pindahkan. Jadi ukuran ini kena pindahkan. Kalau aras satu semakin jauh daripada objek dilihat, aras satu berbanding dengan XY, aras satu berbanding dengan XY, aras satu semakin jauh. Bila kita pindahkan, kita tak boleh pindahkan semakin hampir dengan arah pandangan, lukisan yang kita pandang, yang kita lihat. Dia mesti semakin jauh juga, sama seperti pada pandangan pelan atau atas kita. Kalau aras satu berada di depan, XY, depan, semakin hampir, maka bila kita pindah di sini, pada pandangan tambahan, kita kena lukis juga semakin hampir kepada objek yang, pada lukisan permukaan yang dilihat. Jadi dalam kes kita sekarang ni, aras satu kita semakin jauh, lalu kita kena pindah juga semakin jauh. Okey. Okey, pindah. Okey, kita sudah dapat aras satu. Bila kita sudah pindah aras satu dan aras dua, so kita pindahkan aras satu dan aras dua. Aras satu dan aras dua. So saya pindahkan aras satu dan aras dua. Saya bulat aras satu dan aras dua, aras satu dan aras dua. Baik, seterusnya yang keempat, cari titik dan pindahkan pada lukisan pandangan tambahan. Step yang keempat, kita mencari titik dan pindahkan pada lukisan pandangan tambahan. Apa maksudnya? Maksudnya, ini ialah objek permukaan atau permukaan yang kita lihat. Permukaan ini, bila kita pandang daripada atas, permukaan ini kelihatan. Lalu kita kenal pasti, manakah butiran titik-titik yang boleh kita terjemahkan, kita pindahkan berada dalam ruang pandangan kita. Kalau ini permukaan kita, bermakna ini permukaan condong. Saya terjemahkan bermakna daripada atas sampai bawah mana yang boleh dapat lihat. 1, 2, 3. Ini adalah titik-titik yang boleh dilihat. Maksudnya, okey, kalau kita mula daripada bawah, maknanya kat sini kita pandang bawah,
Ini titik 1, titik 2. Okey, kemudian yang paling atas titik 3. Okey. Dan kita pergi titik 4 di sini dan titik nombor 5. Tu maksud dia. Okey, kita tengok. Kita cuba apply. Kita cuba aplikasikan kaedah ni, cara ini. Cari titik dan pindahkan pada lukisan pandangan tambahan. Kita dapat 5 titik asas yang dapat dilihat pada pandangan tambahan. Kita pindah. Macam mana nak pindah, cikgu? Okey. Kita lihat pandangan pelan dulu. Daripada atas, mana titik 1 dan 2 awak pada pandangan pelan. Lalu titik 1 dan 2 berada paling hujung. Paling hujung dah tentulah berada pada garisan ini. Ini paling hujung. Kalau 1 paling hujung bawah di sini, dan nombor 2 tentulah di hujung sana. Okey, dapat 1 dan 2. Bila awak turun titik ini, awak turun, awak pergi tarik secara selari tunjurkan saja ke bawah. Okey, saya nak tunjuk ni, saya tunjurkan. Bermakna 1 dan 2 awak pada pandangan hadapan kepada objek, bermakna 1 dan 2 awak berada di sini. 1 pun nampak titik ini, 2 pun nampak titik ini, sebab ini pandangan hadapan. Bila pandangan hadapan, 1 dan 2 kita kelihatan satu titik saja. Okey, kita pindahkan sebagaimana kehendak soalan. Kita pindahkan sebagaimana kehendak kaedah kita. Cari titik dan pindahkan pada lukisan tambahan. Okey, 1. Okey, 1 berada pada aras XY. Aras XY. Satah rujukan. 1 tarik, kita unjurkan ke atas. Oh, berada pada XY. Ini XY. Okey, inilah 1 awak. 2 berada pada aras 2. Okey, pindah turun bawah. Mana 2, cikgu? Tarik. Oh, dia berada pada aras 2. Okey, cuba perhatikan. Kaedah yang kelima. Sambungkan titik jika pada rajah isometrik titik tersebut bersambung atau berhubung. Kalau awak perhatikan 1 dan 2 pada rajah isometrik bersambung, di sini pun awak kena sambungkan. Sambungkan dan boleh objekkan dia. Sambungkan dan awak boleh objekkan terus. Saya objekkan terus supaya membantu saya melihat lukisan. Okey. Saya telah objekkan. Okey, seterusnya. Titik mana lagi, cikgu? Titik 3. Titik 3 berada paling atas penghujung sana. Penghujung atas sekali. Pucuk 3. So, titik 3. Bila saya bawa turun, titik 3 saya berada pada puncak. Titik 3 berada di mana? Pada aras 2. Bila saya tarik, titik 3 saya berada pada aras 2. So, ini aliran dia. Di sini. Titik 3. Lalu cikgu saya gariskan. 2 dan 3 bersambung. Jadi, kaedah yang kelima, sambungkan titik. Jika lihat bersambung pada pandangan isometrik, jadi awak sambung je lah. Yang penting awak kena tahu cari titik. Okey, kita lihat sekarang 4 dan 5. Mana nombor 4 dan 5, cikgu? Tengok pada gambar rajah pandangan pelan. Mana 4 dan 5? Selepas 1 naik saja, kita ada 1 2 3. 1 1 2 3 titik pada lereng tepi. 1 2 3 4 titik. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bermakna nombor 5 adalah yang kedua selepas 1. Nombor 5 adalah yang kedua. So 5 yang kat di sini 5. Nombor 4 selari dengan nombor 5. So 4 selari dengan nombor 5. Di sini ialah nombor 4. Okey, kita pindahkan titik. Kita garis ke bawah. Mana butiran kita? Garis ke bawah. Okey, bila kita unjurkan ke bawah, kita dapat di sini juga ialah titik 4 dan 5. 4 dan 5 kelihatan pada pandangan hadapan satu titik. Kemudian barulah kita unjurkan kepada lokasi pandangan tambahan. Tengok cikgu buat. Bila cikgu sengitkan kertas, bermakna cikgu telah dapat apa? Cikgu telah dapat membina garisan bersudut tepat dengan kemas. Okey, mana 4, cikgu? Nombor 5. 5 berada pada aras XY. Turun bawah naik atas aras XY. Ini nombor 5. 4 aras 1. Turun bawah naik atas aras 1. Ini nombor 4. 5 4 1. 1 sambung 5, 5 sambung 4, 4 sambung 3. Jadi kita kena sambung lah. Jadi kita kena sambung. Okey. Jadi lukisan sambungan saya tak buat kemas lah. Sebab saya tidak mahu menghadang kamera. 5 dan 4. Kalau nak tengok kemas, kena lukis betul-betul daripada atas. Macam tu kena lukis betul-betul. Okey. Seterusnya 4 sambung 3. Kita pun kena sambung. 4 dengan 3 hitamkan. Okey, ini yang kelihatan. Baik. Selepas itu kita lihat gambar rajah. Okey, ini yang dah dapat dah titik. Seterusnya kita cari titik 4 5. Kita cari titik nombor 6. Dan nombor 7 belakang. Nombor 6 dulu. Mana nombor 6? Sekali lagi. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. 1, 2, 3, 4.
titik yang berada di lirik. 1, 5 dan nombor 6 tentulah yang ini. Sini nombor 6 dan nombor 7 berada di penghujung sekali. Okey, ini nombor 7. Kita pindahkan, kita tengok. Kalau dia bersambung, kita sambung. Itu saja tugasan kita. Nombor 6, cikgu, mana nombor 6? Okey, nombor 6 kita kena unjur ke bawah untuk dapatkan titik dia di bawah. Okey, nombor 6 bila kita sambung, turun ke bawah, unjurkan ke bawah. Ni nombor 6. 7 bila kita unjurkan ke bawah untuk paras tengah, aras ni tapak. Okey, di sini nombor 7. Apa kita buat? Kita kena cari titik dan pindahkan pada lukisan pandangan tambahan. Bila kita nak pindah, apa kita perlu buat? Kita tarik dan buat garisan bersudut tepat. Tengok, kita buat lukisan bersudut tepat. Okey. Baru kita kenal pasti lokasi dia. 6 aras XY. 6 aras XY, turun 6, unjurkan bersudut tepat aras XY. Ini nombor 6. 7, turunkan sini 7. Okey, kena buat garisan bersudut tepat pada lukisan pandangan tambahan. Bersudut tepat, kita unjurkan. 7 berada pada aras XY juga. Jadi bila kita pindah 7, dia juga pada aras XY. Apa kita dapat? Kita akan sambung 6 dan 5 sambung 6, 6 sambung 4. 5 sambung 6, dah ada 6 sambung 4. Okey, kalau lukisan tu dah ada garisan ni tapak ataupun garisan satah tambahan, kita kena lukis juga. Okey, jangan bagi lebih. Lebih ni tak betul ni. Tak kemas, kena lukis betul-betul tepat di atas titik. Okey. Dan 6 sambung 4. Okey, selesai. 6 sambung 4. 6 sambung 7. 6 sambung 7. 6 sambung 3. Jadi kena sambung je 3. Tak payah nak bayang-bayang. Kita rujuk aja 5 kaedah tu. 7 sambung 3. 7 pun sambung 3. Okey. So inilah lukisan kita. Jadi semua titik dah ada kecuali titik nombor 8. Kita cek nombor 8 ni nampak tak pada ni, pada lukisan pandangan tambahan. Nombor 8 berada di bawah. Bila pandang dari atas, nombor 8 berada di bawah 7. Sebab dia berada di hujung sekali. Hujung sekali. Jadi dia berada di bawah. Bila pandang dari atas, 7 dan 8 kelihatan pada satu titik. Tetapi bila kita bawa turun ke bawah pandangan hadapan, nombor 8 kita akan berada di bawah. Okey. Bila kita gariskan nombor 8, okey, kita mesti bina garisan bersudut tepat. Adakah? Okey, kita bina garisan bersudut tepat. Okey, ini nombor 8. So nombor 8 awak di mana? Nombor 8 berada pada aras XY bila bawa turun. Sini nombor 8, kita tarik, sini nombor 8. Aras XY, sini nombor 8. Ini nombor 6, ini nombor 8. Baik. Dalam lukisan ini, kalau dia kata anda diminta melukis garisan tersembunyi, lalu awak kena lukislah garisan tersembunyi. Garisan tersembunyi, kalau pada pandangan sini, sekarang awak dah lengkap dah lukisan awak, lukisan mudah ini dah lengkap. Cuma kita nak lukis pandangan garisan tersembunyi. Bila awak lukis garisan tersembunyi adalah garisan yang membezakan sebagai pembatas sempadan kepada dua permukaan yang berbeza. Contoh dua permukaan yang berbeza. Okey, sekarang saya lukis satu lukisan mudah. Okey. Maksud garisan tersembunyi ialah okey, bila kita lukis lukisan ini sekarang, pandangan tambahan, bila kita lukis dia, kita pandang dia sekarang macam pandangan sekarang, bahagian belakang ni, ini bahagian permukaan rata. Dan permukaan rata ini berbeza permukaan dengan permukaan rata yang lagi satu, yang ini berbeza. Lalu dia ada sempadan sebagai pembeza di antara permukaan A di belakang sana dan B di belakang sana. Juga ada sempadan, ada garisan sempadan yang membezakan dengan C di bahagian tapak. Okey, lalu macam mana nak lukis tersembunyi? Dalam lukisan ini, yang ini pembatas sempadan di antara B dan A kita tak nampak. Ni kita tak nampak, ni tak nampak. Tu tak nampak. Dia ada belakang sana. Tapi dia sebagai satu garisan sempadan sebagai pembeza di antara permukaan A dan permukaan B. Kalau permukaan A dan B sama, dia tidak ada sempadan. Kalau permukaan tersebut sama je, sekeping macam ni. Dia tak ada sempadan. Bila dia terlipat sahaja, maka dia ada sempadan. Itulah maksudnya. Baik.
Kalau dalam lukisan ini lukisan isometrik, tak perlu dilukis tersembunyi pasal dia lukisan 3 dimensi. Tapi dalam lukisan pandangan tambahan awak adalah lukisan 2 dimensi. Bila 2 dimensi, jika ada sempadan yang membezakan dua permukaan, kena lukis secara tersembunyi. Jadi lukisan tersembunyi kena lukislah. Mana dia tersembunyi cikgu? Okey, kalau cikgu lukis tersembunyi awak daripada atas ke bawah dan ke tapak. Okey, atas 8, bawah 3, 2. Lalu lukisan tersembunyi awak, kadang-kadang titik ini titik K. Saya lukis K bulat bawah sana. K di mana cikgu bila pandangan dari atas? Kena tahu lokasi dia. K berada di bawah 3. Bawah 3. Dia sama pada pandangan pelan atas, K tu sama dengan titik 3 tapi dia duduk di bawah. Bila kita lihat pandangan hadapan, baru kita tahu bahawa 3 di atas, K di bawah. K di bawah. K di bawah. Bawah K. Bila pandangan hadapan, kita nampak 8 dan K ni satu titik. Titik yang sama. Pandangan hadapan. Tetapi 8 duduk di depan, K duduk di belakang. Okey, jadi garisan tersembunyi awak ialah garisan pada soalan yang ini, garisan tersembunyi awak ialah daripada 8 ke K. Itulah garisan tersembunyi awak. Lalu kita cari titik 8. 8 dah dapat. Titik K awak mana? K pada aras, ni K awak. K pada aras 2. Bawa turun lokasi K, kita tarik, unjurkan pada pandangan tambahan dan dia duduk aras 2. Aras 2. Lalu K awak tarik di sini K awak. Okey, 8 dan K adalah tersembunyi. Lalu saya lukis merah lah pensel tersembunyi. Saya lukis pakai pensel biasa je lah, tapi kita pekatkan. Garisan tersembunyi ni perlu diobjekkan ya, tetapi dengan cara putus-putus sebab dia ialah garisan tersembunyi. Okey. Jadi inilah kaedah mudah. Selesai dah kita melukis lukisan pandangan tambahan, lukisan yang mudah. Ikut saja 5 step ini untuk kita mudah, walaupun kita tidak perlu membayangkan daripada peringkat awal. Cari saja permukaan di bahagian atas, titik 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagaimana cikgu terangkan permulaan tadi. Kemudian barulah awak bergerak mencari titik-titik seterusnya. Dah siap, baru awak bayangkan, boleh bayangkan untuk mencari garisan tersembunyi atau mana-mana permukaan yang tertinggal. InsyaAllah bila kita biasa buat, akhirnya kita akan mudah dalam melukis lukisan pandangan tambahan. Ikut aja 5 easy step yang cikgu tulis di sini, mudah-mudahan dapat membantu para pelajar. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah dalam klip akan datang. Mungkin kita cuba buat soalan yang lebih susah dan mungkin kita akan cuba buat lukisan yang mempunyai lengkuk, ada lengkuk pada gambar rajah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.